Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sambung semula kuliah kita, cuma bertukar hari. Sebab apa tukar hari? Sebab orang-orang di Kuala Lumpur sana, diorang minta kuliah hari Isnin tu lepas Isyak juga. Diorang tak sempat nak balik daripada masjid untuk ikut kuliah. Jadi dia orang kata biarlah kami hari Isnin online saja, tak perlu hybrid. Jadi kuliah kita hari ni kita tukar daripada hari Isnin kepada hari Rabu, dan insya-Allah kuliah saya ni oleh kerana terlalu banyak komitmen juga, jadi kita buat 2 kali je lah sebulan. Jadi tuan-tuan rindu sikit lah dengan saya. Dulu tiap minggu jumpa kan. Okey. Baik. Dan insya-Allah kuliah kita yang lepas dah habis lah. Buku kita dah baca habis, metodologi memahami hadis. Sebahagian dah dapat pun buku tu kan. Ada orang infak sebahagiannya. Jadi insya-Allah kita nak sambung dengan buku 40 amalan mudah menurut sunnah. Buku ni nipis juga. Buku ni saya juga tulis kan. Bukanlah kerana orang kata apa, dia tulis dia nak baca. Iyalah, orang lain tak nak baca, saya baca. Sebenarnya yang menarik bukannya apa yang saya tulis, tetapi yang menarik ialah amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ya, buku ni saya tulis pun sebenarnya ramai di kalangan sahabat-sahabat yang minta. Dia kata, "Ustaz, cerita sikitlah berkenaan buat satu buku kecil pun tak apa. Benda-benda sunnah. Apa yang ada dalam sunnah yang kecil-kecil yang mungkin kami tak tahu. Paling tidak kalau nak buat yang besar-besar tu takut-takut kami tak mampu. Jadi buat yang kecil-kecil." Jadi insya-Allah kita cubalah untuk ambil manfaat daripada buku ni semampu mungkin kita, dan saya akan bawakan syarahan ulama terhadap hadis 40 hadis-hadis yang terkandung dalam buku 40 amalan mudah ni. Itu yang pertamalah. Jadi saya sebelum nak mula kuliah ni, saya nak cerita sikit apa yang berlaku yang panas 2-3 menjak ni dekat Perlis ni. Kan? Dan kebetulan pula saya pun ada tulis juga. Dan petang tadi Ustaz Wadi Anwar ni dia ada sentuh sikitlah nama saya. Tak ada masalah nak sebut nama saya pun, tak ada masalah. Cuma bila disebut nama saya tu, saya terpanggil jugalah untuk buat sedikit penjelasan. Ya, sedikit penjelasan apa yang berlaku. Mungkin ada orang dia pening-pening. Dia kata, apalah ustaz-ustaz ni nak bergaduh. Kan? Inilah zaman, akhir zaman dia kata. Saya pun heran. Mungkin dia tak pernah baca buku agaknya. Sebab kalau baca buku, daripada zaman dulu ulama beza pendapat. Ada yang memang sampai nak mubahalah dalam bab faraid je. Mubahalah ni sumpah laknat dalam bab faraid. Benda ni biasa berlaku. Memang ada. Siapa yang rajin baca buku, rajin hadir kuliah, dia akan jumpa. Cuma mungkin dia ni selalu tengok, orang kata apa, benda-benda yang hiburan, dia jarang dengar kuliah-kuliah agama. Jadi bila dia tengok ada perbalahan, ada perbincangan hangat
berkenaan dengan aliran pemikiran, maka dia akan tengok, wish, ustaz-ustaz dah bergaduh, nak kiamat ke kita ni? Kan? Nak kiamat tu kita tak tahulah bila kan. Tapi perbalahan, perbezaan pandangan, perbincangan disebabkan oleh kerana perbezaan ijtihad berlaku daripada zaman sahabat Nabi lagi. Kan dulu kita pernah baca, masa kita baca buku metodologi memahami hadis tu, macam mana Nabi kata jangan ada salah seorang daripada kamu sembahyang asar sehingga kita sampai di Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadakumul asr illa fi Bani Quraidah. Jangan ada salah seorang daripada kamu salat asar sehingga kita sampai di Bani Quraidah. Fa adraka ba'duhumul asr fi tariq. Sebahagian sembahyang. Secara zahirnya terang-terang langgar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai dekat Nabi, sebahagian yang terlibat dalam peristiwa tu cerita kat Nabi, oh ya Rasulullah, tadi Rasulullah tak bagi kami solat melainkan di kawasan Bani Quraidah. Sebahagian dah solat dah. Kerana mereka tak boleh tengok benda yang tak betul berlaku di hadapan mereka. Mereka nak tahu hukum. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi SAW tak marah pun. Siapa pun Nabi tak marah. Sebab itu Ibn Qayyim kata dua-dua ada kelebihan. Satu pegang zahir, satu lagi pegang maksud. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bukan jangan salat. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tu adalah nak segera. Tapi mereka yang solat ni mereka segera juga sampai. Maka melaksanakan maksud. Yang tak solat tadi di pertengahan jalan, yang tak solat memegang zahir. Kedua-duanya mempunyai ijtihad. Sebab tu Nabi tak marah. Nabi akui perbezaan pandangan berlaku. Dan Nabi akui boleh dalam masalah ijtihad ni kita berbeza. Kan? Jadi apa isu yang berlaku ni? Isu yang berlaku ni saya tak mau sentuhlah bab tauliah tu panjang-panjang kerana yang tu biarlah Jaib punya tugas. Cuma dia ada isu yang melatari sebelum daripada isu tauliah ni muncul, iaitu Ustaz Wadi Anwar ni ada beberapa ketika dikaitkan, kenyataan dia tu dikaitkan dengan negeri Perlis. Orang yang dengar kuliah dia yang bercerita tentang bahaya Wahabi kaitkan dengan negeri ni. Beliau pernah menyebutkan dalam satu kuliah tentang fatwa Ibn Taymiyah, lafaz niat dibunuh. Kita pun kata kita kejut juga, betul ke ni? Kita pun buka buku Ibn Taymiyah, sebenarnya tak betul. Mana ada orang lafaz niat boleh dibunuh? Ulama berbeza pendapat daripada zaman sebelum Ibn Taymiyah lagi. Sebelum daripada zaman Ibn Taymiyah, ulama dah beza pendapat. Disunatkan ke, digalakkan ke tidak lafaz niat ni? Sebahagian kata tak digalakkan. Ibn Taymiyah setuju dengan pendapat ni. Kerana dia kata tidak ada dalil yang jelas yang Nabi melafazkan niat. Tapi dia tetap akui ada sebahagian fuqaha yang menganjurkannya. Tapi dia tak ada kata siapa lafaz niat boleh bunuh. Tak ada. Ini salah faham. Ini salah faham. Ini kekeliruan yang disebarkan pada masyarakat. Ni pun bahaya juga. Ni perlu diperbetulkan. Tuan-tuan, cuba bayangkan. Ibn Taymiyah ni tokoh besar. Saya bukan nak kata Ibn Taymiyah saja. Semua ulama-ulama Islam yang mempunyai rujukan-rujukan utama. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua mereka ini mempunyai sumbangan yang besar dalam Islam. Yang mesti kita hormati, yang mesti kita berlapang dada apabila kita tidak bersama dengan mereka dalam sesuatu isu. Cuma mereka ini telah terbukti ikhlas dalam agama. Ketika mana Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menceritakan tentang Qatadah yang sedikit terpalit dengan kesilapan dalam masalah akidah, dia kata apa? Dia kata Qatadah ni sumbangannya besar, kebaikannya banyak, anak muridnya ramai. Maka cukuplah itu sebagai satu perkara yang boleh kita berlapang dada dengan dia. Mungkin kesilapan dia dalam masalah akidah tu kerana dia nak
tanzihkan Allah, nak bersihkan Allah daripada sifat makhluk menurut pandangan dia. Begitulah sepatutnya kita baca bagi betul. Jangan baca daripada musuh Ibn Taymiyah. Bila ada sesuatu perkara yang pelik, lafaz niat boleh kena bunuh, kita patut rujuk dalam kitab Ibn Taymiyah sendiri. Saya pun rujuk. Bila saya rujuk, kan, rupanya yang ditanya pada Ibn Taymiyah tu isu lain. Bukan lafaz niat. Al-jahru bin niyah, bukan talafuz bin niyah. Al-jahru bin niyah, menzahirkan dengan kuat suara lafaz niat. Macam solat jahar, ganggu orang yang bersolat di sekeliling. Lepas tu dalam soalan tu dia kata, siap ditanya lagi. Bila ditegur, dia kata agama ni setiap apa yang kita suka, itulah agama. Ibn Taymiyah kata orang yang seperti ini wajib diajar kepada dia tentang ilmu Islam. Mana ada digalakkan kita sebut kuat-kuat macam kita baca Fatihah tu. Kan solat jahar kan kita dengar imam tadi, Ustaz Ajwad baca tadi. Itu jahar. Jahar macam tu lah. Kuat sungguh. Wajib diajar dulu. Jika tidak, jika dia berkerah, barulah dibunuh. Maksud dia suruh ajar dulu. Dibunuh bukan hanya sekadar dia kuatkan, tetapi dibunuh sebab dia telah menambah satu benda dalam Islam. Sebab dia sendiri kata menguatkan suara dengan niat ni wajib. Tengok dalam kitab Ibn Taymiyah, dia jawab soalan, orang tanya soalan macam tu. Jadi bila kita jawab, orang kata kita cari gaduh. Sedangkan kita disuruh untuk membela orang yang dizalimi. Sebab tu kita nak, sebab bila Ustaz Wadi sebut tentang Ibn Taymiyah, tentang fatwa yang sebegini, orang mula kata Ibn Taymiyah pengganas. Orang yang dengar kuliah seperti ini, kuliah dia bukan dia seorang sebut benda ni, ramai lagi. Sebahagian daripada pelajar Al-Azhar pun ada sebut benda ni. Orang mula kaitkan Ibn Taymiyah dengan pengganas kerana benda ni. Orang mula percaya. Jadi kita yang tahu, kita disuruh untuk bela orang yang dizalimi. Ibn Taymiyah dah meninggal. Bukanlah semua benda kita setuju dengan pendapat Ibn Taymiyah ni, ada yang kita tak setuju pun. Ada pandangan-pandangan dia kita kurang setuju. Tapi yang ni kekeliruan. Ni silap faham. Kena bagi betul. Ustaz Salman ada buat video jawab. Ustaz Salman buat beberapa siri untuk jawab kekeliruan Ustaz Wadi Anwar ni dalam isu ni. Ada video. Tapi tim Ustaz Wadi claim copyright. Kalau tak silap saya, Sobri bagi tahu saya. Ni Sobri ada depan ni. Saya bukan cakap seorang-seorang ni. Ada orang depan ni. Tuan-tuan gelak kuat sikit. Saya kira orang tak percaya dengan orang kat depan. Sobri bagi tahu saya. Dia kata video Ustaz Salman tu diklaim copyright, di strike. Copyright dibawa turun. Tak dapat nak disebarkan sebab kita gabung dua video. Satu video Ustaz Wadi, satu video Ustaz Salman. Jadi tim Ustaz Wadi ni dia claim copyright sebab video dia digunakan, so dia turun. Jadi kita tertanya-tanya, kalau betul nakkan keikhlasan, buatlah dengan cara yang gentleman. Seperti mana engkau boleh bebas menyatakan pendirian kau yang pada kita salah, pada kita keliru, pada kita kenyataan itu menzalimi Ibn Taymiyah. Sepatutnya kau kena berlapang dada bila tersilap. Tapi buat diam. Setakat ni saya tak tahu ditarik balik ataupun tidak. Kita tak tahu ditarik balik ataupun tidak. Kita bercerita tentang kiamat, tentang pembersihan jiwa, tentang dosa yang membahayakan. Kadang-kadang kita kena tanya diri kita, aku ni betul ke tak takut dengan dosa? Orang dah mati baru aku sebut benda yang bukan-bukan tentang dia, menimbulkan kekeliruan. Kan? Jadi benda itu yang pertama lah. Yang ini sekali. Kemudian cerita ada satu video, dia mengatakan Firaun ni ada menara 15 km tingginya. Video ni
15 kilometer menara Firaun ni tersebar. Sebahagian daripada netizen yang mendengar video ni mula bertanya, betul ke 15 kilometer? 15 kilometer ni jarak dia jauh. Macam mana orang nak bina 15 kilometer ke atas? Oksigen macam mana? Zaman Firaun tu ada ke topi yang kasawan tu? Sejuk yang ekstrim, naik tu Everest berapa tinggi? 7,000 meter? Baru 7 kilometer kan? Saya tak tahulah, ini kalau silap, sila kecam Haji ya. Jangan kecam saya. Tapi Gunung Everest tak sampai 15 kilometer. Ramai juga yang mati nak pergi naik atas tu. Kan? Kena frost kan? Ramai yang mati. Ni 15 kilometer. Orang bersoal kan, betul ke ni? Tapi sebahagian daripada yang menyokong Ustaz Wadi ni, oi bertahan. Hang Wahabi mana hang tahu? Dia pula nak pergi bela benda yang dia tak tahu. Lah kali Ustaz Wadi tarik balik. Bila tarik balik, saya dengar video dia masa dia tarik balik tu. Tapi dia tetap kata mencari-cari aib orang. Mencari-cari, dia kata banyak kebaikan tapi yang dicari-cari yang bukan cari, dah orang share video tu, kami tengoklah. Benda yang telah nyata tersilap, kita tegur lah. Dan tegur kesilapan salah ke? Tugas pendakwah ajak orang buat baik, cegah orang buat benda mungkar, dan kalau ada benda silap tegur. Itulah kerja pendakwah. Maka kita tegurlah salah ni. Sebab agama ajar kita untuk jadi kritis dalam masalah dunia ni. Kita pun heran 15 km macam mana boleh cerita benda tu. Zaman dulu pula tu. Maka perbalahan berlaku lagi. Dia yang sebut silap, geng W juga yang salah. Disebut dalam video tu. Dia sebut geng W. Yang saya terimalah. Kemudian timbul pula isu sujud tangan dulu ke kaki dulu. Tuan-tuan turun sujud tangan dulu ke kaki dulu? Lutut dulu. Dia kata tak tahulah Ustaz. Kami pun tak ingat. Benda ni jadi isu. Sebab dalam satu ceramah dia disebutkan tentang satu negeri. Dia tak sebut negeri apa. Tapi satu negeri dia kata buat satu macam peraturan ataupun atur ataupun tata cara, imam ataupun orang yang salat kena turun tangan dulu. Lepas tu dia persoalkan lah. Ini bukan mazhab kita. Pertama, tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Benda ni tak perlu jadi polemik pun. Kalau ada satu negeri dalam Malaysia, muftinya nak kata kepada orang yang berada di bawah kuasanya, saya dengan ini menggalakkan untuk orang yang belajar dengan saya, bila nak sujud, turun tangan dulu. Sesat ke? Tak sesat. Sebab apa? Sebab dalam masalah ni memang ada dua pandangan. Mazhab Syafi'i memang turun lutut dulu. Mazhab Malik turun tangan dulu. Sebahagian daripada ulama mazhab Maliki itu turun tangan dulu. Sebab apa beza? Sebab ada dua riwayat dalam masalah ni. Ada yang kata turun lutut dulu, ada yang kata turun tangan dulu. Tapi kedua-dua riwayat ini dari sudut penilaian ilmu hadis tak begitu kuat. Sebab itu ada sebahagian fuqaha kata terpulang nak turun tangan dulu ke lutut dulu. Jangan tak turun sudah. Imam turun, dia pun saya tak tahulah nak turun tangan dulu ke lutut dulu. Saya kena istikharah dulu ni. Turun. Yang penting turun yang mana kita selesa dan khusyuk dulu. Orang yang sakit, orang yang mungkin berumur, nak turun tangan dulu, silakan turun tangan dulu. Ada orang dia sihat, dia mungkin nak turun lutut dulu, silakan. Isu ni tak perlu dibawa untuk jadi polemik. Orang yang dengar kuliah ni mula mengaitkan dengan Perlis, sehingga kan Jabatan Mufti Perlis keluarkan satu kenyataan menafikan. Kita nafikan, mana ada kita wajibkan ataupun kita letakkan sebagai satu paksaan, tak ada. Kita nafikan lah. Sebab ada orang faham macam tu. Kalau tengok video tu memang dia tak kata paksa. Tapi
orang faham macam tu, maka kita nafikan. Kita kata, dekat Perlis tuan-tuan, ada orang paksa. Lepas keluar pada masjid, hang ditangkap, ditahan, disiasat kerana turun lutut dulu. Mana ada? Tak ada. Setiap orang bebas. Bahkan sebahagian daripada orang di negeri Perlis ni, semayang subuh, kadang-kadang dia kunut belakang tok imam. Imam tak kunut. Ada kita ambil tindakan? Tak ada. Kerana kita tahu itu mazhab Syafi'i, itu pilihan dia. Cuma negeri ni, pegangan rasmi, pegangan mufti, pegangan ahli fatwa, kami tak kunut subuh. Salah ke kami tak kunut subuh? Ijtihad kan? Seperti mana orang mazhab Hanafi tak kunut subuh, orang Hambali tak kunut subuh. Kami setuju dengan pendapat tu. Dia pula tanya kita, hang ulama besar ke? Tidak. Kita pula tanya dia, hang ulama besar tak? Tidak juga. Dah yang kau marah aku pasal apa? Kita kena ikut Syafi'i. Tak apalah awak nak ikut. Awak ni tak ikut satu mazhab, hang pun sama. Ada ruang-ruang kita boleh berbeza. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, benda ni jadi polemik. Jadi dia macam tak berkesudahan. Tapi bila Jabatan Mufti keluarkan penafian daripada sangkaan orang yang dengar kuliah Ustaz Wadi ni, orang yang dengar tu dia salah faham. Dia duk ingat Perlis ni jadi bermasalah sebab suruh turun tangan dulu. Sebab benda ni memang khilaf dan kita berlapang dada, turun mana dulu pun tak apa. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, Bembas. Tahu Bembas? Bembas ni ulama, bukan dia bukan ulama lama sekarang, zaman-zaman moden ni juga. Mufti Saudi. Kira kalau pembenci Wahabi, Bembas ni kira bapa Wahabi moden lah. Tapi dia sebenarnya bukan pun. Dia pun menganjurkan turun lutut dulu. Dia pun anjur turun lutut dulu. Ibn Taymiyah, zahir daripada kitab dia, cenderung untuk kata dua-dua turun pun boleh. Ada keluasan. Ibn Taymiyah kan dikatakan sebagai rujukan Wahabi. Sekarang ni siapa Wahabi? Turun lutut dulu pun ada Wahabi kata sokong turun lutut dulu. Turun dua-dua, mana-mana pun tak apa pun ada tokoh Wahabi kata. Macam mana? Sebab tu kita kata dalam masalah ni, kita kadang-kadang tak perlu untuk menjadikan ia sebagai satu polemik yang besar. Sebab tu, bila saya bercakap tentang isu ni, saya jelaskan kekeliruan ni. Ada sebahagian daripada penyokong beliau sebut, Rora, kalau kau berani, kau turunlah dialog dengan dia. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada orang jemput, saya pergi. Untuk isu fatwa lafaz niat boleh kena bunuh yang disandarkan pada Ibn Taymiyah secara zalim ni, saya bersedia. InsyaAllah. Kita pun nak belajar, mungkin kita pun silap juga. Kan? InsyaAllah. Okey? Baik. Tapi dengan Ustaz Wadi Anwar lah. Orang lain janganlah sibuk. Okey. Isu jaib. Jaib ni, bila dalam kenyataan petang tadi disebutkan jaib begitu dan begini, bagi saya jaib tak ditekan oleh siapa-siapa. Jaib hanya melaksanakan bidang tugas saja. Bahkan saya nak bagi tahu tuan-tuan, pendakwah-pendakwah kita yang selari pemikiran dengan kita di negeri lain, pernah tahan di lokap, ditahan. Kita tak bising pun. Dan ada yang telah dipenjarakan pun. Pendakwah kita, sebahagian daripada pendakwah yang selari pemikirannya dengan Perlis ni, di negeri lain, ada yang telah dipenjarakan kerana mengajar tanpa tauliah. Saya pun tak mau bahas isu ni panjang-panjang, tetapi ini titah Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis. Kan? Cuma pelik sikit lah. Bila orang yang dia siasat kata, otoriti kerajaan tak bagi kerjasama. Sepatutnya dia lah yang kena bagi kerjasama sebab dia persendirian kan. Dia bukan kerajaan. Tapi tak apalah yang tu. Cuma sekadar kalau dia kata, dia ada sebut, dia kata orang yang tak berkenaan jangan masuk campur. Saya nak tanya juga yang ramai-ramai datang ikut dia semalam tu,
Boleh pula masuk campur. Time kita dia kata jangan masuk campur. Kan? Yang ramai datang semalam tu semua didakwa ke? Itu semua disiasat ke? Tak juga. Biasalah manusia ada kecenderungan masing-masing, ada yang nak menjelaskan. Kan? Jaib pun minta saya untuk sebarkan keterangan mereka, kenyataan media mereka. Maka saya tolonglah sebarkan. Bukan saya beri pengaruh kepada Jaib. Saya bukan kaki tangan Jaib. Saya bukan mufti. Dia minta tolong saya. Dia kata, Syekh tolong sebarkan kenyataan. Kebetulan Facebook saya ni ramai sikit orang baca. Ramai sikit orang baca, jadi sebarlah di situ. Maka dia, Ustaz Wadi tak ada hak untuk kata jangan siapa-siapa jangan masuk. Nasihat boleh, tapi kuasa you tak ada. Seperti mana pengikut you masuk campur dalam urusan ni, orang yang setuju dengan perleh dalam masalah ni pun ada hak jugalah untuk ambil tahu, untuk beri komen. So, jangan tertekan sangat, relax. Relax. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata kat saya, dia kata, moga saya sihat. Alhamdulillah, setakat ni saya sihat lagi. Kan? Lepas tu dia kata, kenyataan saya gagal faham. Dia kata, Jaib nak siasat dia berkenaan isu sembang santat. Saya pun cadang juga, dia boleh cadang jangan masuk campur. Saya cadang jugalah dekat Jaib. Jaib kan ada kuasa nak bagi tauliah, dengan jawatan kuasa tauliah tu ada pada dia orang. Siasatlah nak bagi tauliah, kalau lah nak bagi tauliah. Kena siasatlah menara 15 km tu faktanya mana sebelum nak bagi tauliah ni. Kan? Fatwa Ibn Taymiyah yang disebarkan tu, berapa banyak buku Ibn Taymiyah yang kau dah khatam? Sekadar tanya, salah ke tanya? Tak nak jawab, tak apa. Itulah yang saya nak sebut sikit lah berkenaan dengan isu tu. Cuma saya nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, isu tauliah ni bukan kuasa saya, ini kuasa orang lain. Titah tuanku, yang ni ada orang yang laksanakan. Cuma kita sebagai Muslim, nilai dengan objektif. Nilai dengan objektif. Jangan sebab emosi kita, ketaksuban kita menyebabkan kita terzalim pada orang lain. Kan? Bila saya dengar kuliah-kuliah mereka yang menyebarkan kononnya Wahabi ni bahaya, tak sebut pula nama. Ketika Jabatan Mufti Perlis menafikan yang mereka memaksa orang tertentu ke apa ke, Ustaz Wadi sendiri sebut, dia tak sebut Perlis. Tak sebut Perlis pula. Jadi negeri mana? Negeri mana? Tolonglah bagi tahu. Kita kadang-kadang kena jelas supaya orang tidak berteka-teki. Sekali bila orang berteka-teki, orang dah tuduh Perlis dizalimi, sian kat negeri orang ni Perlis ni. Asyik kena tuduh je. Kan? Sedangkan orang yang datang ke sini tak ada pula dizalimi, tak ada pula dimaki hamun, tak ada pula ditikam kerana penduduknya tak sama dengan negeri lain dari sudut amalan ibadatnya. Kita terbuka dalam masalah ni. Kita matang, siapa yang nak beribadat, selagi mana ada ulama yang sebut demikian, silakan. Ada mazhab yang sebut demikian, silakan. Tak ada masalah. Kita boleh berlapang dada. Tapi jangan melampaui batas, jangan zalim kat orang. Wallahu a'lam. Okey? Kita pergi kepada kuliah kita. Baik. Kenapa 40 amalan mudah menurut sunnah? Pertamanya kerana orang minta saya tulis amalan-amalan mudah yang ada dalam hadis. Saya pun minta sahabat saya Ustaz Mustafa tengok hadis-hadis yang boleh disaring untuk saya syarahkan. Ya. Kemudian kenapa 40? Kenapa 40? Di sana ada riwayat daripada hadis yang menyatakan kelebihan orang yang memelihara 40 hadis terhadap umat. Nabi SAW diriwayatkan sebagai berkata, man hafiza ala ummati arba'ina haditha kutiba faqiha atau kama qala. Sesiapa yang memelihara 40 hadis ke atas umatku, maka akan ditulis dia tu sebagai orang yang faqih. Dalam riwayat yang lain disebut yub'atsu fi zamratil fuqaha wal ulama. Dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti dalam kumpulan fuqaha dan ulama. Ada juga riwayat yang sebut
Nabi akan jadi saksi bagi dia nanti di akhirat dan akan menjadi syafi', syahidan wa syafi'a. Syahid, Nabi akan jadi saksi untuk dia, untuk bela dia, dan Nabi akan jadi pemberi syafaat kepada dia di hari akhirat. Tetapi kesemua riwayat-riwayat ini dinilai dhaif oleh para ulama. Al-Imam Ad-Daraqutni menyebutkan riwayat ini dhaif. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan kesemua riwayatnya dhaif. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayatnya dhaif walaupun matannya masyhur. Al-Imam Ibn Mulaqqin juga menyebutkan riwayatnya dhaif. Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i lah. Kan? Jadi Baihaqi itu pun tonggak juga lah muhaddisin dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka seakan-akan sepakat, tak ada khilaf, mengatakan riwayat yang menceritakan kelebihan orang yang menghimpunkan 40 hadis untuk dihafal oleh umat, untuk dipelihara oleh umat ni sebagai dhaif. Dah kalau dhaif buat apa dia orang amal? Inilah yang disebutkan di amal dalam fadailul a'mal. Maksudnya apa? Maksudnya hadis tu tak boleh kita confirm dan pasti kata memang daripada Nabi, tak boleh. Sebab tu tadi pun saya sebut dengan berhati-hati, diriwayatkan sebagai berkata, kerana hadis tu tak sahih. Hadis tu tak sahih. Jadi bila tak sahih, ulama amal, kerana menurut mereka memelihara 40 hadis untuk disampaikan kepada umat ada kelebihan. Kalau tak ada kelebihan khusus pun, kelebihan umum ada. Sampaikan hadis kepada orang, ada fadilat. Dalam riwayat yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami', farubba muballighin aw amin sami'." Moga Allah menceriakan wajah orang-orang, menceriakan orang-orang yang mendengar kalamku, menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya kepada orang yang lain seperti mana yang dia dengar. Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. InsyaAllah Ta'ala bagi keistimewaan. Dan dalam riwayat ni, dalam hadis ni, Nabi SAW tak sebut berapa hadis. Nabi kata, mendengar kalamku, hafal, faham, sampaikan kepada orang lain. Cukup untuk mendapatkan fadilat. Allah menceriakan wajahnya. Allah bagi dia, orang kata apa? Keindahan tubuh badan, kesihatan, keafiatan. Mungkin di dunia, mungkin juga fadilat di akhirat, dengan makna mereka ceria dengan ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Dan mungkin dua-dua juga. Mungkin dua-dua juga. Maka ada kelebihan yang umum. Cuma kelebihan yang khusus 40 hadis tak sahih. Tapi ulama kumpul juga 40 hadis. Dengan harapan kalau riwayat yang 40 ni betul, kami dapatlah kelebihan yang disebut dalam hadis yang dhaif ni. Sebab hadis yang dhaif ni dia bukan palsu. Bukan semua hadis dhaif tu palsu. Tapi semua hadis palsu tu dhaif. Dhaif tu dia ada banyak. Bukan semua hadis palsu, bukan semua hadis dhaif tu palsu. Tapi semua hadis palsu dhaif. Maksud dhaif tu payung besar dia. Dalam payung besar tu ada macam-macam jenis. Dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan ni kita cuma tak confirm dia daripada Nabi. Kita cuma kata nak kata dia daripada Nabi ni macam tak berapa confirm lah, kan? Jadi diamalkan. Kalau betul memang daripada Nabi, alhamdulillah kita dapat fadilat. Kalau tak betul pun tak apa. Sebab kita bukan buat amalan baru. Memang ada dah kelebihan sampaikan hadis pada orang lain yang disebut dalam hadis yang hasan. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maka sebab tu kita melihat ulama-ulama ni memang tulis hadis 40. Ibnul Mubarak ada tulis, Mulla Ali Al-Qari ada tulis, dan yang paling glamour Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kan?
Kita hadis 40 ni ada banyak. Jadi sebab itulah kita nampak. Okey. Maka sebab tu saya sebut, budaya menghimpunkan 40 hadis sememangnya merupakan budaya ulama muhaddisin zaman berzaman. Ini kerana terdapat hadis yang menceritakan mengenai kelebihan menghimpunkan 40 hadis untuk umat, walau bagaimanapun hadis tersebut dhaif. Buku ni menghimpunkan 40 amalan mudah menurut sunnah. Ia menghimpunkan amalan-amalan harian yang mudah untuk dipraktikkan. Tujuannya supaya setiap Muslim dapat mengamalkan sunnah dalam kehidupan seharian. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan antara nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada seorang Muslim. Dan bila kita dapat amal sunnah dan kita tahu kita amal tu kerana Nabi suruh, kita akan dapati nikmat dalam beramal tu. Kan kita akan dapati nikmat. Sebab apa? Sebab Nabi suruh. Nabi anjurkan. Saya buat benda ni sebab Nabi yang bagi tahu kat saya benda ni Allah Ta'ala suka, Tuhan suka. Maka kita mempunyai keyakinan. Kita buat ni tak sia-sia selagi mana kita ikhlas. Kerana Nabi yang suruh. Nabi lebih tahu berkenaan dengan agama apabila berkaitan dengan perkara-perkara akidah dan ibadah dan juga hukum hakam. Maka sebab tu kita dahulukan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, ulama silam sanggup mengembara jauh semata-mata mahu mencari sepotong hadis. Kan dulu saya pernah cerita kan, Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan, inni la asiru masirata yaumin wa laylah li ajlil hadithil wahid. Aku sanggup bermusafir perjalanan satu hari satu malam hanya semata-mata kerana nak menuntut satu hadis. Nak tuntut satu hadis, sanggup berjalan. Bukan jalan macam sekarang ni. Jalan macam sekarang ni, naik Alphard, naik Velfire. Zaman dulu, kadang-kadang jalan kaki. Dan ada muhaddisin yang berjalan daripada Rai, daripada Khurasan, daripada bumi Iran, sampai ke Mekah, jalan kaki. Kan? Kita kadang-kadang nak jalan kaki. Ekstrim punya kita jalan kaki bila? Ekstrim punya jalan kaki. Waktu buat haji ya. Itu pun rasa, ya Allah dah tak larat dah, ya Allah. Ulama zaman dulu jalan kaki daripada Iran, Bandar Rai tu, sampai ke Hijaz. Sampai ke Semenanjung Arab, jalan kaki. Ada yang kencing darah, kencing berdarah. Kan? Ada yang minum air je, tak makan-makan. Sebab apa? Kalau makan, akan terlepah kelah hadis. Kita makan sampai terlepah kelah hadis. Itu kita lah. Dah lepas kan? Oh lemah, aku makan lah tadi. Itu beza kita. Sebab tu kita gemuk. Okey. Baik. Ali bin Abi Talib menyatakan bahawa beliau tidak pernah meninggalkan zikir tasbih, takbir dan tahmid sebelum tidur setelah mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada waktu peperangan Siffin. Maksudnya Ali bin Abi Talib ni dia ada satu kisah dalam hadis sahih, yang mana kisah tu Fatimah mengadu dengan dia. Fatimah tu isteri dia kan. Fatimah mengadu dengan dia, penat buat kerja rumah. Kan? Fatimah pun mengadu, dia pun kata, pergilah jumpa Nabi. Kita minta khadam seorang. Kita minta pembantu seorang. Boleh bantu. Boleh bantu Fatimah buat kerja rumah. Dia pun datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang pun mengadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang pada mereka. Datang, Nabi duduk dekat di antara mereka. Fatimah kata bila Nabi duduk tu terkena kaki dia pada dada Fatimah, terasa sejuknya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata, nak tak aku ajar pada kamu zikir yang lebih baik daripada dapat khadam. Nabi pun ajar, sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dalam riwayat sebut 34 kali. Ada riwayat. Itu lebih baik. Ali kata, semenjak aku dengar zikir, aku dengar hadis ni,
aku tak tinggal zikir ni sebelum tidur. Sehingga anak murid Ali kata, dalam perang Siffin macam mana? Kan Ali ni pernah perang dengan Muawiyah dalam peperangan Siffin. Saya dah cerita kan awal-awal kuliah kita dulu. Ingat lagi? Tak ingat Tak apalah, tak ada periksa, no problem. Perbezaan pandangan, perbezaan ijtihad dalam politik, Ali dan juga Muawiyah sampai perang kan? Malam peperangan Ali tu, peperangan Siffin tu, orang tanya, malam peperang mesti penat, takkan tak tinggal kot? Ali kata tak, malam perang pun aku lazimkan zikir ni juga. Sebab apa? Sebab dia rasa penghargaan apa yang Nabi ajar tu berharga. Berharga tu apa yang Nabi ajar tu. Kita bimbang, takut-takut nanti bila kita terlalu banyak buat benda-benda rekaan, lama-lama apa yang Nabi ajar tu kita rasa tak ada nilai, itu bahaya. Bila orang bagi tahu ni sunnah, kita boleh ejek. Macam kau seorang je sunnah, orang lain tak sunnah ke? Tak, bukan saya seorang je sunnah, yang ni sunnah. Jadi sebab tu kita kena lazimkan diri. Kalau ada benda sunnah baru yang sampai kat kita sahih, memang daripada Nabi SAW, dan benda tu ada fadilat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cubalah buat. Walaupun sikit. Walaupun sekali. Kalau tak larat, kalau boleh buat banyaklah. Buatlah berkali-kali. Tapi kalau tak mampu, paling tidak buat sekali, cukup untuk menjadikan kita ni beramal dengan sunnah tu. Kan? Beramal dengan sunnah tu. Itulah besarnya ajaran Nabi SAW pada ahli sunnah. Sebab tu kita digelar ahli sunnah. Sebab kita memang menjadikan diri kita ahli dalam mengamalkan sunnah, ahli dalam menerima sunnah, ahli dalam mempertahankan sunnah, ahli dalam menyebarkan sunnah, dan ahli untuk mengubah pendirian kita bila bercampur dengan sunnah. Ini sebab tu benda ni kena ubah mind setting sikit. Kena ubah mind setting. Ya, baik. Alangkah baiknya bagi seseorang muslim mengetahui amalan sunnah. Ni dah ni ke? Dah azan? Belum ya? Baik. Alangkah baiknya bagi seseorang muslim mengetahui amalan sunnah dalam kehidupannya. Mengamalkan amalan sunnah akan memberikan ketenangan, kebijaksanaan dan hidayah kepada seseorang. Ibn Atha' berkata, "Man alzama nafsahu adab as-sunnah, nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah." Ibn Atha' kata, sesiapa yang memaksa dirinya untuk melazimi adab-adab sunnah, nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah, Allah Ta'ala akan cahayakan jiwanya dengan cahaya pengetahuan. Wala maqama ashraf min maqami mutaba'atil habib fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Dan tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan mengikuti kekasih, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap arahannya, perbuatannya dan akhlaknya. Okey, kita bagi ruang pada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okey, kita sambung sikit. Abu Uthman berkata, Abu Uthman ni Abu Uthman An-Naisaburi. Dia kata di antara ulama dalam tazkiyatun nafs. Dalam tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dia kata, man ammara sunnah ala nafsi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah wa man ammara al hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Dia kata, sesiapa yang melazimkan ataupun mengarahkan ataupun mensebatikan dirinya untuk mengamalkan benda-benda sunnah, dia menjadikan sunnah tu sebagai panduan dia pada perkataan ataupun pada perbuatan, apa yang disebutkan tu, lidah dia akan menyebutkan benda-benda hikmah, benda-benda kebijaksanaan, ya? Dan dia pun akan jadi cerdik lah. Dia akan jadi cerdik, dia akan jadi orang yang stabil. Kalau dia suka pada satu orang pun tak melebihi suka dia pada Nabi SAW. Kalau dia sayang pada satu orang pun tak melebihi sayang dia pada Nabi SAW. Sebab kadang-kadang kita pun jadi takut juga. Manusia ni bila sayang pada satu-satu orang, kadang-kadang sayang dia pada tokoh tu lebih daripada sayang pada Nabi pada tindakan. Mungkin jiwa dia berbeza, tapi tindakan dia macam tu. Bila kita tegur tokoh sayang dia tu, hadis ni tak betul ni, hadis yang kau baca ni palsu ni, dia marah pula kita. Hang ni bising ah, Wahabi ah, contoh kan. Sedangkan hadis tu palsu. Patutnya dia bela lah nama Nabi sebab orang sandar benda kat Nabi, benda yang tak betul. Tapi dia tak pilih untuk bela Nabi, dia pilih untuk bela tokoh dia. Tu bahaya. Mungkin jiwa dia lain, mungkin dia tak faham agaknya, kerana dia tak biasa dengan perkara-perkara sunnah, kan?
Jadi benda-benda sunnah ni akan ajar orang sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Okey. Wa man amara al-hawa ala nafsi, sesiapa yang menjadikan diri dia mengikuti hawa nafsu dia, qaulan wa fi'lan, pada perkataan dan pada perbuatan, nataqa bil bid'ah, dia akan menyebutkan perkara-perkara bid'ah. Dia akan menuturkan perkara-perkara bid'ah. Kan? Itu benda yang bahayalah. Yang mana benda-benda bid'ah ni takut-takut. Orang tak suka bila kita sebut benda ni, tapi sebab bid'ah ni benda yang Nabi SAW pernah sebut dalam hadis dan Nabi cela dalam hadis. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Hati-hati kamu dengan perkara baru dalam agama. Kerana semua perkara baru dalam agama ni bid'ah. Dan semua bid'ah itu sesat. Walaupun semua tu semua, tapi sebahagian yang besar iaitu bid'ah dalam bab agama. Bab akidah, bab agama ada bid'ah. Bab dunia tak ada bid'ah yang dilarang. Dunia tak ada bid'ah yang dicela. Sebab Nabi kata apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dah mata tak nampak, pakailah cermin-mata. Tu orang tanya, bid'ah cermin-mata ni? Bid'ah hasanah lah. Sebab dah tak nampak. Tak ada orang kata dalam dunia ni yang stabil akalnya pakai cermin-mata lebih banyak pahala daripada tak pakai. Kalau ada yang kata macam tu, itu bid'ah dalam agama. Kerana dia telah meletakkan satu kelebihan dalam agama, dalam ibadah yang tak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Boleh faham tak? Segi orang dia suka macam suka pilih bodoh daripada pandai. Itu bahaya. Suka pilih tak cerdik berbanding pandai. Fahamkan isu. Bid'ah ni satu bab dalam agama. Cuba fahamkan. Bila orang cerita pasal bid'ah, alah Rora, kau pakai cermin-mata, bid'ah tu. Kau berdakwah kat TikTok, bid'ah tu. Ada ke orang kata pakai TikTok berpahala? Dengan pahala yang khusus. Siapa buka TikTok pada hari Jumaat, maka pahala sekian-sekian. Kalau ada, bid'ah lah tu. Kerana dia telah menetapkan satu fadilat yang tak ada ditunjuk oleh Nabi SAW. Tapi dia kata, saya TikTok ni platform je, Facebook ni pun platform je. Pahala umum dakwah adalah, tapi online ke, offline ke, berdasarkan keikhlasan Allah Ta'ala bagi pahala umum. Seperti mana yang Nabi SAW kata, balighu anni walau ayah tadi. Tapi kalau dia menganggap dakwah online afdal kalau dilakukan pada hari Rabu. Jadi kalau nak mengajarlah pada hari Rabu. Yang tu tak boleh lah, kena bawa mari dalil khusus lah. Dia ada beza. Kita dalam salat sunat yang umum. Sunat tak baca surah. Kan? Sunat lah baca surah. Surah apa yang sunat? Apa-apa je lah. Tiba-tiba ada satu orang kata, kita kalau solat sunat pada hari Rabu, kan? Pada hari Rabu kena baca surah ni, sunat ni, surah ni khusus, kena bawa mari dalil. Kalau tak ada dalil, maka dia telah menetapkan sesuatu dalam agama yang tak ada ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi benda bid'ah ni kena faham betul-betul, kena luaskan pemikiran. Ya, jangan emosi lebih. Lepas tu dia kata kat kita, dia suka membid'ahkan orang. Tapi dia juga kata, tak apalah bid'ah pun, yang penting hasanah. Bid'ah lah juga tu. Kalau bid'ah ni, ada tak khilaf di kalangan ulama tentang bid'ah? Ada. Al-Aiz bin Abdissalam menyebutkan, dalam sebahagian perkara kadang-kadang berlaku bid'ah, kadang-kadang berlaku khilaf dalam hukuman terhadap bid'ah. Sebahagian ulama kata dia bid'ah, sebahagian ulama kata dia sunnah. Ada. Bila mana ulama kata yang ni bid'ah, yang ni sunnah? Bila mana ada ruang untuk ijtihad. Kita akan dapati ulama berbeza pendapat. Jadi nak kata dalam masalah khilaf tak boleh membid'ahkan, kurang tepat. Kerana dalam bab kunut subuh ada riwayat yang membid'ahkan kunut subuh. Walaupun kita tak kata orang yang mengamalkan kunut subuh tu sebagai ahli bid'ah. Kita tak kata. Kita pun tak kata bid'ah sampai dia masuk neraka. Tak, kita tak kata. Tapi kita kata ini perbahasan ilmu, ada ulama yang tak setuju kunut subuh selain daripada kunut nazilah.
Tapi mazhab Syafi'i terima Ustaz. Mazhab Syafi'i ada hujah dia. Dia bawa lah hujah dia. Dia bawa riwayat-riwayat yang menunjukkan kunut subuh tu ada. Dan bukan mazhab Syafi'i je, mazhab Maliki pun. Maliki pun kata ada kunut subuh ni. Dan tu kenapa Ustaz tak buat? Kan kita baca dua-dua, kita cenderung pada satu. Kita ambil lah yang ni, kita rasa yang ni tepat. Kalau ada orang lain baca, dia setuju dengan mazhab Syafi'i, pun tak apa. Khilaf daripada awal lagi. Nabi SAW kata memang ada khilaf dalam masalah ni. Kalau awak kata bid'ah, maka awak telah menerakakan saya. Tak. Yang kata neraka tu Nabi. Kita tak berhak. Tak ada siapa boleh menerakakan orang Muslim yang lain, kerana itu hak Allah. Orang tengah buat maksiat, kita kata, perbuatan ni haram, boleh membawa ke neraka. Tapi kita hukumkan dia neraka? Tak. Terpulang pada Allah. Tapi perbuatan tu boleh bawa ke neraka tak? Boleh bawa. Macam itulah kita berinteraksi. Sebab tu saya pun nasihatkan juga kita bersama ni, kalau masalah-masalah khilafiyah yang muktabar, kita tak perlu keras sangat dalam masalah khilafiyah yang muktabar, kerana ulama-ulama muktabar sendiri berbeza pendapat. Kita nyatakan pendirian kita dan kita berlapang dada dengan orang yang berbeza dengan kita. Tak perlu keras sangat dalam masalah khilafiyah ni. Masalah yang betul-betul memang tak ada khilaf, kita tegahlah sikit. Kan? Kita tegahlah sikit. Tapi kalau dia tak ada kait dengan isu agama, tapi tersilap, kita betulkan sekadarnya, kita bagi tahu tak tepat tu. Menara Firaun 15 km tak tepat. Kan? Walaupun cerita dengan nada sedih, kita masih lagi rasional untuk menilai. Kan mungkin orang dia tengok, uish, betul ya, insaf dengar kan. Terharu saya. Tapi tak logik. Kena tegur lah, ini tak logik ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Ada soalan? Macam mana? Yang mana? Ya, itu termasuk ke apa? Dengan amalan-amalan. Doa sebelum tidur, ada doa yang pelbagai. Memang ada macam-macam ataupun ada banyak zikir-zikir, bacaan-bacaan 3 qul yang diajar oleh Nabi SAW sebelum daripada kita tidur. Bacaan ayat kursi itu diajar oleh Nabi SAW, tapi dalam riwayat yang lain. So kita amalkan kesemuanya semampu mungkin. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan ada kebaikan pada apa yang disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang insaf, menjadi manusia yang adil dalam penilaian, tidak taksub kepada mana-mana pihak. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.